asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Allah ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina wa yafqahuna aqwalana. Yang dihormati, lagi dikasihi pengurusi majlis kita pada pagi ini, anak anda Fatin Amalina. Boleh jelas ya suara Ustazah, insya-Allah. Yang dihormati pengerusi pekasih, itu Puan Hajah Rosnah binti Hasab, selaku penganjur utama bagi program kuliah muslimat ini. Tahniah Ustazah ucapkan. Seterusnya Ketua Biro Wanita Masjid Abudiyah, Ustazah Sa'diyah Harun, selaku penaja program ini. Seterusnya yang diraikan ketua-ketua masjid dan surau sekitar Ampang, muslimat, hadirat, mukminat yang berada di hadapan Ustazah dan berada dalam program online kita pada pagi yang barakah ini, insya-Allah, mudah-mudahan. Pertamanya, Ustazah mengucapkan ribuan terima kasih di atas jemputan untuk sama-sama Ustazah bersama dengan kaum ibu, kaum muslimat, untuk mengisi masa-masa kita, terutama masa PKP ini, yang boleh kita manfaatkan untuk kita mengisi kehidupan kita dengan majlis-majlis ilmu yang merupakan salah satu daripada taman-taman syurga di muka bumi ini, insya-Allah. Jadi saya difahamkan kuliah ini akan dibuat pada setiap minggu, bergilir-gilir dengan ustazah-ustazah yang lain. Jadi ustazah diamanahkanlah untuk membimbing kelas ini, iaitu setiap Ahad minggu kedua. Jadi ustazah mengharapkan kita sama-samalah mengambil peluang minggu kedua bersama ustazah yang dipanggil Ustazah Nafisah Tahir. Ustazah pun biasa juga sebenarnya pergi ke Ampang, walaupun setelah beberapa tahun ustazah sudah berhijrah di Kerdau Pahang. Jadi sekarang ustazah di Kerdau Pahang kerana mengikut suami untuk sama-sama membangunkan sekolah tahfiz di daerah ini. Dan ustazah juga ingin maklumkan bahawa ustazah betul-betul sebenarnya duduk di pendalaman. Alhamdulillah. Kalau program pagi tu masih boleh lagi lain, insya-Allah. Mudah-mudahan lain agak clear pada pagi ini. Dan ustazah betul-betul duduk di persisiran Sungai Pahang. Ramai juga orang Ampang, masjid-masjid Ampang datang untuk berziarah sekolah yang suami ustazah buat, iaitu Ustaz Kamal Asy'ari. Dia buka sekolah di sini. Jadi ustazah sangat berbesar hatilah kalau pagi ini kita dapat lagi sama-sama bertemu walaupun kita dipisahkan oleh jarak, masa, kawasan dan terutama musim musibah yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dapat mengambil sesuatu hikmah daripada yang Allah susunkan kepada kita semua. Berbalik kepada kuliah kita pada pagi ini, ustazah dicadangkan supaya kita gunakan masa kita 10 hingga 11 ini untuk kita bersama dengan Al-Quran. Antaranya yang kita highlight di sini itu surah An-Nur. Sebab sebelum ini ustazah ada menulis satu buku iaitu Ajarkan Wanitamu Surah An-Nur, insya-Allah kita berpaksikan kepada buku tersebutlah sepanjang pengajian kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 35, di mana ayat ini betul-betul berada di lubuk surah An-Nur, tengah-tengah. Ayat 35. Surah An-Nur ada 64 ayat dan inilah menjadi paksi kepada surah An-Nur, ayat 35. Dalam surah An-Nur, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakah
zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Hanya satu ayat tetapi dia mengambil 4 baris untuk melengkapkan satu ayat yang panjang yang memberi perumpamaan kepada nur Allah, cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustazah mengharapkan nanti sama-sama balik nanti tengok ayat 35 ni. Kiranya Ustazah beri homework lah pada sahabat-sahabat, anak-anak dan ibu-ibu yang dikasihi sekalian. Baca ayat tersebut dan fahami maknanya. Sebab pagi ini Ustazah tak kupas lagi ayat ni. Ayat ni nanti kita dah sampai ayat 35 baru kita kupas. Mungkin kuliah yang ke-35 kot. Mudah-mudahan panjang umur kita boleh dapat tadabbur sekalian daripada ayat-ayat di dalam surah An-Nur. Jadi nur Allah ini sangat besar artinya kepada kehidupan kita. Sebab itulah Allah kata Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu adalah cahaya bagi langit dan bumi. Jadi kita sangat memerlukan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kehidupan kita secara fizikal ni pun kita memerlukan cahaya untuk meneruskan kehidupan kita. Kita perlukan cahaya untuk kita bernafas, di mana cahaya itu datang daripada cahaya matahari. Kalau tak ada cahaya matahari, tentu kita tidak boleh meneruskan kehidupan kita. Sebab semua itu mengeluarkan banyak sangat bantuan-bantuan Allah kepada kita untuk kita meneruskan kehidupan. Jadi yang paling penting, cahaya fizikal memang kita dah dapat walaupun kita tidak minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sangat-sangat memerlukan cahaya yang boleh menyinari hati kita, iaitu cahaya Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut yang kita erti katakan sebagai hidayah Allah, petunjuk bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita panggil cahaya Allah Subhanahu Wa Taala, meliputi segalanya. Sudahlah meliputi as-samawati wal ardh, langit-langit dan bumi, tetapi kita mengharapkan Allah memberi kepada kita cahaya dalam tubuh kita, diri kita, hati kita, untuk kita hidup dengan penuh cahaya dan akhirnya kita akan bertemu dengan Sang Maha Cahaya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala di syurga kelak, insya-Allah. Sebab itulah sahabat-sahabat, anak-anak yang dikasihi Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu doa, doa yang berhubung khas tentang cahaya. Kita kena minta. Kalau cahaya matahari, cahaya lampu, kita tak payah minta. Benda tu dah ada dah. Disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi cahaya yang menerangi hati kita, menerangi jiwa kita, kita kena minta. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya dalam satu doa, supaya kita ni minta cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan sahabat menceritakan baginda berdoa, nanti Ustazah baca, sekarang Ustazah bacakan doa untuk meminta cahaya. Doa untuk kita minta supaya Allah menjadikan kita manusia yang bercahaya. Sebab itulah orang Melayu ni dia suka sangat letak nama anaknya Nur. Itu mana cahaya lah. Cuma Fatin tak adalah cahaya tu. Fatin Amalina tu pun dah bercahaya dah. Nama Ustazah pun tak ada Nur, Nafisah aja. Jadi beruntunglah siapa yang ada Nur tu di pada namanya, sebab setiap kali disebutkan nama-namanya yang ada Nur tu merupakan satu doa. Jadi yang tak ada Nur tu kena mengamalkan doa ni, doa memohon cahaya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang sahih, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Nanti Ustazah akan send di grup penaja, bolehlah share. Dalam buku Ustazah tu pun ada, di awal buku Ustazah selitkan doa yang Nabi ajarkan itu menjadi manusia yang bercahaya. Jadi Nabi, hadis ni, doa ni daripada hadis yang sahih. Jadi Ustazah memang rasa bertanggungjawab. Bila hadis sahih je Ustazah kena
kena sampaikan. Walaupun ada orang yang meremehkan doa ni, ya, tapi bagi ustazah doa ni satu perkara yang penting, sehingga Nabi kata dia adalah ibarat senjata. Doa ni senjata mukmin. Doa ni senjata orang-orang yang beriman. Jadi hanya orang-orang yang beriman sahaja yang amat menghargai doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di muka surat tak nampak lah kat sini. Muka surat awal lagi ustazah tulis dalam buku ustazah. Jadi Nabi berkata apa kepada Allah? Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku. Qalbi ni. Qalbi, hatiku nura. Kita nak hati kita bercahaya. Wa fi basari nura. Cahaya di penglihatanku. Basar tu mata. Tadi kita minta Allah beri cahaya pada hati. Kemudian wa fi basari nura. Penglihatanku, mataku kau berikanlah juga cahaya. Wa fi sam'i nura. Pada pendengaranku, telingaku juga cahaya. Wa an yamini nura. Di sebelah kananku cahaya. Wa an yasari nura. Di sebelah kiriku beri juga cahaya ya Allah. Wa fawqi nura. Di atasku beri juga cahaya. Wa tahti nura. Di bawahku cahaya. Wa amami nura, di depanku juga cahaya. Wa khalfi nura, di belakangku juga cahaya. Dan terakhir sekali, Allahumma ja'alli nura, dan berikanlah aku cahaya. Maknanya menunjukkan kepada kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pun menjadi manusia yang bercahaya, tetapi masih lagi meminta cahaya yang sangat detail kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh je kita minta cahaya secara keseluruhan, ya Allah menawwirli ke, ya Allah berilah aku cahaya, tapi Nabi sebut secara detail, menunjukkan betapa pentingnya doa ini untuk kita amalkan, sehingga Nabi sebut satu persatu pada hati kita, penglihatan kita, mata kita, belakang kita, depan kita, tak ada sudut yang kalau boleh kita terlepas daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan ustazah telah menyampaikanlah amanah Nabi ni supaya kita sama-sama mengamalkan doa yang sangat baik yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anugerahkan kepada kita, yang baginda ajarkan kepada kita semua, insya-Allah. Jadi insya-Allah mengenai tadabbur surah An-Nur ni, sebagaimana yang ustazah sebut tadi, ustazah akan gunakan buku yang bertajuk Ajarkan Wanitamu Surah An-Nur. Ustazah yakin ada di kalangan kita semua ni yang sudah memiliki buku ini. Dan kalau nak lagi, siapa yang tak ada boleh dapatkan. Cuma sekarang ni kehabisan stok. Dan ustazah cuba untuk reprint semula. Tapi banyak halangannya kerana musim PKP. Kedai cetak, kedai design dan sebagainya masih lagi belum beroperasi. Jadi agak lambat lah. Mungkin mudah-mudahan paling lewat pun akhir tahun ni baru boleh dikeluarkan. Sekarang dalam proses. Sebenarnya dah awal tahun dulu dah. Ustazah dah mulakan dah supaya syarikat tersebut cetak buku ustazah. Tapi nampaknya musibah yang melanda ini masih lagi Allah panjangkan, yang mana rahsianya Allah sahajalah yang tahu. Jadi ustazah mengharapkan selepas daripada ini kuliah-kuliah kita, para anak-anak sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian dapat membawa buku ustazah ni. Kalau boleh kita bertadabbur dengan berpandukan buku di mana ustazah menulisnya dengan rujukan kepada tafsir-tafsir yang muktabar. Tu sangat penting. Bukan ustazah tulis sendiri, tapi ustazah susun dengan mengambil kira tafsir-tafsir ulama-ulama silam, insya-Allah sangat memberi manfaat kepada kita. Jadi ustazah beri namakan tajuk buku ini adalah berbunyi Ajarkan Wanitamu Surah An-Nur. Ni bukan rekaan-rekaan, tetapi ustazah ambil daripada inspirasi kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'allimu nisa'akum suratan nur. Maknanya apa? Dan ajarkanlah wahai umatku, kata Nabi, ajarkan wanita-wanita kamu tentang surah An-Nur. Jadi Nabi menggesa supaya
isi kandungan segala pesanan dan perintah yang berada di dalam surah An-Nur itu diajarkan kepada para wanita, para muslimat, para mukminat dan semua manusia yang bergelar wanita, kerana sudah tentu ada perkara penting yang harus wanita fokuskan, apa yang terdapat di dalam surah An-Nur. Begitu juga bila Nabi mengatakan alimu nisa'akum surat An-Nur, disambut oleh Saidina Umar Al-Khattab, Saidina menyambung legasi tersebut supaya diwujudkan kuliah-kuliah pengajian tentang surah An-Nur. Umar mengatakan la tadkhulanna imra'atun muslimatun al-hammama illa min saqam wa 'allimu nisa'akum surat An-Nur. Ditekankan di hujung kalamnya, dan ajarkanlah para wanita kamu isi kandungan surah An-Nur, tentang surah An-Nur. Jadi sebab apa? Ini merupakan satu yang penting bagi Nabi dan Sayyidina Umar, di mana kita maklum bahawa Sayyidina Umar merupakan khalifah yang kedua, khalifah yang hebat, yang banyak membuka kota-kota di sekitar belahan Arab, Jaziratul Arab. Banyak negara-negara yang telah dibuka dan secara mudah fahamnya yang dijajah. Tapi orang Islam kita tidak panggil menjajah, tapi membuka, yang dipanggil Al-Fathu. Kita tidak menjajah negara-negara luar, cuma kita membuka lembaran baru kepada negara-negara di sekeliling Jaziratul Arab, di mana bila Umar mengambil tampuk pemerintahan daripada Khalifah Abu Bakar, beliau juga meneruskan plan Rasulullah bagaimana untuk membentuk para wanita. Sudah tentu diambil contohnya, modulnya, silibusnya daripada surah An-Nur, sehingga beliau mengatakan wa'allimu nisa'akum surat An-Nur. Jadi kenapa pentingnya diajarkan surah An-Nur kepada para muslimat? Tidak pula dikatakan allimu rijalakum surat An-Nur, ajarkanlah lelaki-lelaki kamu surah An-Nur, tapi Nabi spesifikkan supaya diajarkan surah An-Nur ini kepada golongan wanita. Sebab bila kita lihat, insya-Allah lepas ni kita akan tadabbur dan kita akan jumpa bahawa sebahagian besar ataupun kebanyakan tema-tema atau topik yang disentuh di dalam surah An-Nur menyentuh secara langsung tentang wanita dan juga kemasyarakatan, di mana wanita juga merupakan pribadi-pribadi yang penting dalam membentuk satu masyarakat yang soleh. Bermula daripada kaum wanita itu sendiri sebagai tunggak utama keluarga, sebagai pengelola rumah tangga, dan yang paling penting kita telah diiktiraf oleh dunia bahawa kita ini merupakan sekolah pertama bagi anak-anak kita. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu merupakan madrasah ataupun sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jadi banyaklah perkara-perkara penting di dalam surah An-Nur yang boleh kita jadikan panduan, jadikan disiplin dalam kehidupan rumah tangga kita dan cara kita untuk mendidik anak-anak dalam rumah tangga. Dan perkara ini senada dengan surah Al-Ahzab. Kenapa bila Nabi kata ajarkan wanita-wanita kamu surah An-Nur? An-Nur ni maknanya, surah An-Nur adalah intipati daripada Al-Quran. Maknanya Nabi nak para wanita, para ibu, para isteri-isteri, anak-anak perempuan kita, para siapa sajalah yang bergelar wanita, mesti membaca Al-Quran, mesti dekat dengan Al-Quran. Sebagaimana di dalam surah Ahzab, Allah berfirman, wadhkur ma yutla fi buyutikunna, kata Allah, min ayatillah. Dia kata apa? Hendaklah kamu semua para wanita, bila sampai Allah sebut wadhkurna tu seruan untuk wanita, walaupun kita tak nampak itu perkataan muslimat, mukminat, tapi bila Allah sebut wadhkurna tu adalah untuk wanita. Dan ingatlah wahai para wanita, supaya kamu ini membacakan ayat-ayat Allah fi buyutikunna, di rumah-rumah kamu. Jadi banyak Al-Quran ni perlu kita terapkan sejak kita di rumah lagi. Bukan kita keluar, menuntut ilmu tu satu keperluan untuk kita keluar mungkin, tetapi yang pertama asasnya supaya kita ni
mencintai Al-Quran, mengambil ilmu-ilmu dari Al-Quran, hendaklah kita terapkan sejak daripada di rumah lagi, ya. Dan sudah tentu ini merupakan satu perkara yang penting, dan ibu-ibu, saya bersyukur kepada Allah, dalam masa beberapa tahun saya membuat tadabbur surah An-Nur, akhirnya saya dapat juga sambil-sambil itu menyelesaikan penulisan surah An-Nur. Sebab setiap kali saya nak tadabbur berceramah, saya perlu kepada rujukan. Jadi sambil-sambil tu saya menulis dan akhirnya saya berjaya membukukan. Jadi mudahlah kerja saya lepas ni. Tak payah lagi mungkin study buka sana buka sini, sudah saya compilekan dalam satu buku ni. Kenapa tak nampak? Nampak tak Ustazah tunjukkan buku ni? Tu. Nampak Ustazah. Ajarkan wanita surah An-Nur. Ini sebenarnya cebisan penulisan saya. Jadi saya satukan, alhamdulillah akhirnya lengkap menjadi satu buku huraian tentang surah An-Nur saja, ya. Jadi ibu-ibu, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, buku saya ini merupakan buku yang bersifat huraian ataupun tafsir kepada surah An-Nur. Sebenarnya saya malu nak sebut tafsir. Tafsir ni hanyalah para ulama sahaja yang mampu, yang terbaik untuk menafsir ayat-ayat Allah. Jadi saya katakan buku ini hanyalah sebagai huraian, serba sedikit ataupun saya susun tentang surah An-Nur, supaya apa? Supaya saya sendiri, juga anak-anak saya dan pembaca-pembaca sekalian, juga ibu-ibu sekalian dapat memahami ayat-ayat Allah di dalam surah An-Nur. Sebab saya yakin, pengalaman saya sendiri pun, berapa lama dah kita ni bergelumang dengan Al-Quran, berapa lama dah kita mengulang-ulang surah An-Nur, saya yakin kita tak dapat lagi nak faham intipati surah An-Nur. Tak dapat lagi kita nak beramal dan mengaplikasikan apa dia pesanan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kalau Ustazah tanya ni, mungkin ada yang tak dapat jawab. Ada berapa hukum hakam dalam surah An-Nur yang kita perlu keluarkan untuk kita amalkan. Ada berapa perkara yang haram, perkara yang wajib, perkara yang harus yang boleh kita amalkan di dalam surah An-Nur. Mungkin kita tak dapat nak keluarkan satu persatu kalau kita tak tadabbur. Jadi mudah-mudahan dengan kita tadabbur buku ini, melalui buku ini kita dapat memahami ayat-ayat Allah di dalam surah ini. Apa dia punya pesanan Allah, apa perintah dan larangannya. Ada perintah dan larangan. Rupanya selama ni larangan tu kita tak tahu pun. Rupanya berada dalam surah An-Nur. Begitu juga hukum hakam dan taujihat serta bimbingan yang hendak disampaikan di dalam setiap ayat. Jadi perkara ini merupakan satu keperluan kepada kita. Perkara tadabbur ni menjadi satu kewajipan kepada kita. Lebih-lebih lagi antara kaedah kita tadabbur Al-Quran, kita membuka buku-buku ataupun kitab-kitab tafsir. Dia akan memudahkan untuk kita tadabbur ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dan tafsir merupakan sebahagian daripada kaedah kita tadabbur. Nak tadabbur Quran kita kena tengok terjemahan sebab kita tak faham. Kita ni semua lidah Melayu, anak Melayu. Kalau kita tak belajar bahasa Arab, kita tak akan faham ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perlu kita buka terjemahan, dan bila kita baca terjemahan pun kita tak akan faham, kan? Saya yakin semua ibu-ibu ada buku terjemahan Al-Quran. Jadi tapi kita faham tak? Kan? Faham hanya sebatas ayat. Itu pengalaman saya lah. Kita kalau baca terjemahan je kita hanya faham sebatas ayat. Di sebaliknya sebenarnya ada ribuan lagi hikmah-hikmah, ibrah-ibrah yang kita boleh keluarkan dalam satu ayat sahaja. Jadi mudah-mudahan buku tafsir, buku huraian tentang surah An-Nur ini akan memudahkan kita untuk tadabbur ayat-ayat Allah. Kerana dengan tadabbur juga merupakan satu sesi yang sangat penting dalam kehidupan kita bersama Al-Quran. Dengan sebab itulah barulah kita rasa nikmatnya kita bersama Al-Quran. Setakat membaca Al-Quran, insya-Allah kita dapat pahala. Tetapi untuk merasai nikmatnya, untuk menyelami dasar Al-Quran tu kita belum dapat kalau kita tak faham ayatnya, kalau kita tidak tadabbur. Sebab itulah saya suka sangat mengungkapkan kata-kata seorang penulis huraian Al-Quran, tafsir Al-Quran, itu Sayyid Qutb.
di dalam buku tafsirnya Fi Zilalil Quran. Sekarang ni buku tu banyak dah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Kalau boleh ibu-ibu ada kesempatan, belilah buku tersebut walaupun bahasanya agak tinggi. Tapi bila bahasa agak tinggi ni kita akan duduk lama-lama merenung kan, dapat pahala duduk lama-lama merenung. Susah nak faham, jadi kita renung. Itu pun satu pahala bagi kita. Kerana berlama-lama depan Al-Quran. Jadi apa kata Syed Qutb ni? Diungkapkan dalam muka surat pertama dalam tafsirnya. Tafsirnya ada banyak jilid, ada lebih kurang 6-7 jilid yang beliau menafsirkan satu Al-Quran, Masya Allah. Habis hidupnya di dalam penjara, dihabiskan untuk menafsir ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan karamah para ulama yang lama masanya menghabiskan Al-Quran, duduk dalam penjara, dapat melengkapkan satu Al-Quran. Sebagaimana juga almarhum Profesor Hamka, dia menulis buku tafsir Al-Azhar juga di dalam penjara. Sebab ketika itulah masanya yang indah bersama dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa kata Syed Qutb ni? Dia kata apa? Al-hayatu fi zilalil Quran ni'mah, la yadhuquha illa man dhaqaha. Dia kata betapa nikmatnya hidup di bawah lindungan Al-Quran. Fi zilalil Quran. Sebab itulah dinamakan tafsir itu, buku dia tu, kitab yang dikarang itu sebagai Fi zilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran. Masya Allah. Dia kata nikmatnya. Ni'mah kata dia. La yadhuquha illa man dhaqaha. Yang mana nikmat ini tidak akan dapat dikecapi melainkan orang yang merasainya sahaja. Jadi hanya orang yang duduk dengan Al-Quran saja, yang menyelami dasar Al-Quran saja yang dapat mengecapi nikmat tersebut. Jadi mudah-mudahan kuliah kita ini ataupun buku yang akan kita tadabbur ini merupakan sebagai pintu saja, sebagai permulaan saja untuk membimbing kita cara-cara kita tadabbur Al-Quran. Di mana tadabbur Al-Quran ini salah satu sahaja daripada cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Masya Allah, ibu-ibu sekalian, kalau kita cari, lihat buku-buku para ulama, mereka bukan sahaja mengarang tafsir Al-Quran, sebelum mengarang tafsir Al-Quran lagi mereka sudah karang buku-buku berkenaan bagaimana berdamping dengan Al-Quran. Nak tunjukkan kepada kita ni, kitabullah ni bukan sebarang buku, bukan sebarang helaian kertas, tapi merupakan kalamullah yang mukjizat. Kalam Allah yang dijambangkan di dalam bentuk kitab atau tulisan-tulisan. Jadi para ulama terdahulu, misalnya Al-Ghazali, Sayuti, siapa lagi, Nawawi, dia banyak mengarang buku bagaimana, apa dia adab-adab kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi di sini Ustazah dapat simpulkan ada banyak sebenarnya step-step dia yang Ustazah ringkaskan, ada 5 step. Bagaimana cara kita mendampingi Al-Quran. Yang pertama, yang paling mudah, yang paling asas, maknanya kalau kita tak lepas yang pertama ni, tak payah kita tadabbur dulu kot. Iaitu tilawah. Ustazah simpulkan dalam 5 T. Yang pertama tilawah, iaitu membaca. Yatslu, dari perkataan yatslu, itu membaca. Jadi kita baca, jadi kita settlekan dulu bacaan Quran kita. Jadi Ustazah meyakini anak-anak, ibu-ibu depan Ustazah ni orang yang dah settle dah bab baca Al-Quran. Ini menjadi satu yang fardu ain. Kita kena baca Al-Quran. Kena pandai, kena jaga makhraj yang kita ucapkan setiap hari, kerana itu kalamullah. Semuanya, setiap huruf ada hak-haknya. Kita kena jaga. Jangan baca Al-Quran dengan kita terlalu tidak menjaga kita punya lisan kita ataupun lidah kita. Main sebut tak boleh. Kita kena belajar. Kalau kita masih belum fasih membaca Al-Quran, pergi cari guru Al-Quran. Kita berdepan menghadap dengan guru tersebut. Luangkan masa kita. Kalau kita ada masa untuk berjam-jam pergi shopping, pergi program-program lain, kenapa kita tidak ada masa untuk berdepan dengan guru kita semata-mata untuk memperbaiki kalamullah yang sering kita sebutkan dengan lidah dan mulut kita. Jadi setiap huruf dalam Al-Quran itu mempunyai hak masing-masing yang perlu ditunaikan.
jadi tanggungjawab kita untuk settle dulu bab tilawah. Ini step pertama kita, bagaimana adab-adab kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang seterusnya, yang step yang kedua itu terjemahan dan tafsir. Ini T yang kedua. Lepas kita baca, mungkin insya-Allah kita dapat pahala daripada setiap huruf. Kita pergi ke step kedua, iaitu memahami pula ayat yang kita baca tadi, iaitu dengan kita membaca terjemahan dan juga membuka kitab-kitab tafsir, ya. Jadi ibu-ibu, saya menyeru kepada diri kita sendiri, kepada anak-anak sekalian, lepas ni kalau boleh, dah berapa tahun dah, 20 tahun, 30 tahun kita bekerja, kita buat ada duit, kita buat koleksi apa? Koleksi beg tangan, kan? Ada Bonia, ada Sembonia, ada apa-apa macam-macam jenis beg tangan. Jangan kata orang lain lah, ustazah ni pun yang murah-murah pun ustazah beli. Kadang-kadang 2-3 penuh dah sampai beg tangan tu. Masya Allah, kan? Kalau tu kita boleh buat sebagai koleksi, kenapa kita tak boleh buat koleksi tafsir? Masya Allah. Buku tafsir ni banyak sangat ibu-ibu. Antaranya buku yang paling muktabar, buku tafsir Arab. Kalau kita ada alasan lah, macam mana ada buku pun kita tak boleh baca. Sekarang ni kita tidak ada alasan. Kebanyakan tafsir-tafsir yang besar semua telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Antaranya tafsir yang ulung, iaitu tafsir Ibnu Katsir, juga sudah diterjemahkan. Tafsir yang lebih lebih mudah untuk difahami oleh masyarakat awam, iaitu tafsir Al-Munir, juga telah diterjemahkan. Tafsir macam-macam tafsir. Hamka memanglah dalam bahasa Melayu, satu-satunya tafsir yang lengkap dalam bahasa Melayu itu tafsir Hamka, juga sudah diterjemahkan. Jadi saya mencadangkan supaya kita ni berdikit-dikit, dikit beli. Memang buku tu memang mahal sebab dia berjilid-jilid, kadang-kadang ada sampai 20 jilid, 20 tu nak melengkapkan satu Al-Quran. Kita menggalakkan budaya sukakan buku, budaya membaca, dan kita letak buku tafsir ini ranking yang pertama dalam koleksi buku-buku kita. Sebab membaca tafsir merupakan salah satu daripada adab-adab kita berinteraksi dengan Al-Quran. Sebab kita nak memahami apa yang kita baca tadi. Okay, step yang kedua, yang ketiga barulah. Sekarang ni insya-Allah kita sedang merancang untuk buat step yang ketiga, itu tadabbur. Tadabbur dan tazakkur. Dari perkataan dabara ataupun zakara. Lepas kita tafsir, kita dah faham, kita tadabbur pula. Kita renung. Keluarkan apa yang perlu kita aplikasi daripada ayat-ayat ni. Misalnya ayat tafsir kata hukumnya haram. Wajib kamu buat demikian. Jadi kita tadabbur, barulah kita fikirkan bagaimana cara kita nak mencegah yang haram, membuat yang wajib, mengerjakan yang haram dan sebagainya. Itu perlu kepada tadabbur dan tadakkur. Sebab tadabbur ini yang kita namakan kuliah kita ni tadabbur surah An-Nur. Tadabbur inilah sebenarnya merupakan tujuan sebenar Al-Quran diturunkan. Tu tujuan sebenar Allah turunkan Al-Quran kepada kita untuk ditadabbur. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Shad ayat 29, Allah berkata, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Allah kata kepada Nabi, ini merupakan satu kitab, satu buku, bukan muka buku. Masya Allah. Kita tak nak muslimat kita ni yang begitu akrab dengan muka buku, bukan dengan Facebook, tetapi dengan Al-Quran kurang sikit kita nak macam tu. Jadi kata Nabi, kata Allah, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ini satu buku wahai Muhammad yang aku turunkan kepadamu, di mana buku ini mubarakun, penuh dengan keberkatan. Al-Quran ini, kitab ini penuh dengan keberkatan. Untuk apa aku turunkan? Liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Untuk kalian tadabbur ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan mengambil pengajaran daripada ayat-ayat tersebut. Dan perkara tadabbur dan perkara tazakkur ini hanya orang-orang yang memiliki akal yang waras je yang boleh buat. Ulul albab, orang yang suka buang masa, yang hatinya kotor, yang hatinya jauh daripada Allah, dia tak akan ambil pengajaran, dia tak akan rasa tadabbur ni satu yang penting.
Jadi mudah-mudahan dengan kita buat kuliah ini, Ustazah ucapkan tahniah kepada pihak penganjur kerana menghidupkan budaya tadabbur ini, kita akan beroleh keberkatan. Tu kita nak. Bukan saja-saja untuk mengisi ruang semata-mata sebab PKP, itu hanyalah sebagai asbab sahaja untuk Allah dekatkan kita dengan Al-Quran, tetapi Allah nak kita dapat keberkatan daripada tadabbur, daripada kita berinteraksi dengan Al-Quran sehingga akhirnya melahirkan tazakkur. Yang di ujung ayat tadi Allah kata apa? Ya tazakkara ulul albab. Bila kita dah tadabbur, kita akan mendapat keberkatan, dengan keberkatan tersebut akan menimbulkan kesedaran jiwa kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting. Kita nak apa saja kita buat, akhirnya kita akan makin dekat dengan Allah, makin dekat dengan yang memiliki kalamullah, iaitu Al-Quran. Okay, step yang ketiga, iaitu tazkiyah. Selepas kita tadabbur, kita dah faham, kita tazkiyah, iaitu kita mensucikan jiwa kita. Masya Allah, kan? Bila selalu orang cakap kalau nak tenang, kalau nak bersih jiwa, kita kena baca Al-Quran. Jadi bukan sekadar membaca, tetapi kita kena tadabbur, barulah kita dapat membersihkan jiwa kita melalui kalamullah, di mana Hasan bin Ali, itu cucu Nabi, dia pernah mengatakan, bacalah Al-Quran sebanyak-banyaknya hingga Al-Quran ini boleh mencegah kita daripada berbuat dosa. Maknanya mula-mula tu tak apalah, buat dosa juga, baca Al-Quran juga. Tapi dengan sebab kita sering membaca Al-Quran, kemudian kita sulami dengan tadabbur, mudah-mudahan dia akan menjaga kita dan menjauhkan kita daripada dosa, insya-Allah. Sebab kita nak bawa ke mana dosa kita ni? Sebab akhirnya kita ni akan kembali kepada pencipta kita. Walaupun sibuk mana pun kita di atas muka bumi ini mencari kenikmatan dunia, kesenangan kehidupan, akhirnya kita akan tinggal semua. Yang ada yang akan ikut kita ialah ayat-ayat Al-Quran. Yang ikut kita adalah Al-Quran. Dialah yang memberi syafaat kepada kita di akhirat kelak. Juga yang paling penting di alam kubur nanti, Al-Quran lah yang ikut kita. Dia yang akan melindungi kita daripada siksaan ataupun azab seksa kubur. Na'udzubillah. Sebenarnya hempetan kubur ini semua akan rasai. Tak kira lah orang saleh ke, orang toleh ke, iaitu orang-orang yang bermaksiat, orang-orang jahat, juga akan menerima hempetan kubur. Tetapi kita akan diberi, mudah-mudahan orang yang dekat dengan Al-Quran akan diluaskan kuburnya, insya-Allah. Dan step yang terakhir daripada 5T ni berinteraksi dengan Al-Quran adalah tausiyah. Tausiyah ni dari perkataan wasiat, iaitu berpesan-pesan ataupun menyampaikan. Jadi sekarang ni saya sedang membuat step yang kelima, tausiyah, menyampaikan pula ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar saya mendengar, saya mengaji dan saya tadabbur. Jadi perkara tersebut juga dipertanggungjawabkan untuk kita sampaikan. Jadi diharapkan ibu-ibu boleh menyampaikan apa yang kita belajar, yang kita dapat daripada lubuk Al-Quran itu untuk kita sampaikan. Isi-isi hukum hakam di dalam Al-Quran itulah. Kita telah menunaikan kewajipan kita bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi kesimpulannya, adab-adab kita berinteraksi dengan Al-Quran adalah 5T tadi ni. Banyak lagi sebenarnya, tapi ini yang menjadi pusatnya, yang harus bagi kita para wanita untuk menguasai adab-adab tersebut, bagaimana kita bermuamalah dengan Al-Quran, iaitu tilawah, tafsir, tadabbur, tazkiyah dan tausiyah. Ibu-ibu kena sampaikan. Kalau kita tak pandai nak sampaikan, sekadar kita forward. Hari ini ada program tadabbur. Kita forward program tadabbur pun merupakan satu tausiah. Salah satu daripada cara kita untuk menyampaikan Al-Quran. Ataupun hadiah buku, ataupun apa-apa sajalah. Perkara-perkara yang ibu faham, walaupun selama kuliah selama 1 jam, kita berkuliah, ibu-ibu contohnya hanya dapat 1-2 poin je. Sampaikanlah apa yang ada, itulah kemampuan kita. Mudah-mudahan. Yang penting kita akan mendapat keberkatan. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah tadi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ini satu kitab yang aku sampaikan kepadamu, yang merupakan satu yang sangat
berkat. Jadi tadabbur ni akhirnya akan memberi kepada kita keberkatan. Mudah-mudahan. Sebab hakikat tadabbur ini sebenarnya merupakan yang dikatakan cara kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan ketajaman mata hati. Tadabbur ni memang kena renung-renung banyak kali, memang kena ulang-ulang banyak kali. Sebagaimana yang Ustazah lihat pengalaman ulama-ulama terdahulu ketika dia nak nafsirkan satu ayat saja. Hanya satu ayat saja dia nak fahamkan, dia akan mengambil masa selama berbulan-bulan. Dia istikharah, dia mengkaji, dia merujuk sana sini, barulah dia celup dakwat dia, tulis tentang tafsir ayat tersebut, huraian ayat tersebut. Jadi tadabbur ni memang kita kena ulang-ulang banyak kali. Sebab tu selalunya kuliah tadabbur ustazah ni memang lama. Kadang-kadang satu kuliah tu hanya setengah ayat je, bukan satu ayat. Setengah ayat je tu berbulan-bulan. Sebab ustazah sendiri pun susah nak faham. Jadi kita baca-baca dengan ketajaman mata hati, dengan merenungi makna-maknanya berulang-ulang kali. Kita ni lagilah kena renung berulang-ulang kali. Sedangkan ulama-ulama pun dari kalangan orang Arab sendiri, mereka berulang-ulang kali, bukan merenung, hanya membaca ayat pun. Membaca ayat Al-Quran sahaja berulang-ulang kali. Banyak kalau kita baca dalam pengalaman ulama-ulama terdahulu, diceritakan bagaimana ulama begini, ulama yang bernama ini, ulama yang bernama ini, ada yang sampai menyebut satu ayat sampai ke pagi. Daripada Isyak tu sampai ke pagi diulang ayat tersebut dengan air mata, dengan penuh jiwa yang luluh sebab dia menghayati. Lebih-lebih lagi apabila sampai kepada ayat tentang hari kiamat, tentang seksa neraka dan sebagainya. Mereka ulang-ulang banyak kali sebab mereka nak temukan rahsia yang ada di sebalik ayat-ayat tersebut. Akhirnya mereka mendapati tiada kontradiksi ataupun tiada penentangan langsung antara Al-Quran dengan hati kita. Semuanya memang untuk kita ayat-ayat ini. Segala ayat hukum hakam yang Allah turunkan kepada kita memang sangat sesuai dengan kita sebenarnya. Memang diturunkan untuk manusia. Sebab bila kita lihat kehidupan manusia hari ini, selalu sahaja beralasan, selalu sangat beralasan untuk menegakkan hukum Allah di atas muka bumi ini. Sentiasa saja manusia ini engkar mengambil hukum-hukum daripada buatan manusia. Hukum Allah tu dah cantik dah. Tetapi masih ada lagi mengatakan hukum Allah ini tak relevan, tak sesuai lagi untuk diamalkan, terutama hukum yang berkait dengan jenayah, dengan apa-apa saja yang berkaitan dengan kenegaraan tak sesuai. Baru-baru dulu, yang dulu-dulu kita selalu disebut-sebutkan dengan hukum hudud, undang-undang Islam dan sebagainya. Mereka mengatakan tak sesuai, hanya layak untuk dijalankan di tanah Arab sahaja. Itu kata-kata orang yang tidak memahami lagi, tidak dapat lagi merasakan bahawa Al-Quran ini sebenarnya sangat mesra dengan jiwa manusia. Bila manusia ada saja masalah, kembalilah kepada Al-Quran. Carilah hukum hakam di dalam Al-Quran, insya-Allah. Itulah sebenarnya penyelesaian yang terbaik kepada kehidupan kita. Jadi Al-Quran ini memang sangat mesra dengan kehidupan kita yang perlu kita jadikan dia sebagai pendamping. Jadi mudah-mudahan harapan kita daripada kuliah ini merupakan salah satu daripada titik tolak ataupun pemula untuk kita menghidupkan budaya tadabbur Al-Quran di kalangan masyarakat persekitaran. Tahniah sekali lagi kepada ibu-ibu yang dapat hadir pada hari ini supaya kita teruskan tadabbur surah lah. Kalau tadabbur Al-Quran mungkin besar, kita pilihlah mana-mana surah, dan surah An-Nur mungkin insya-Allah surah yang paling sesuai buat masa ini untuk para wanita. Lakukan secara konsisten. Jadi mudah-mudahan kita akan menjadi wanita yang memahami Al-Quran dan beramal serta wanita yang menyintai ilmu. Itu paling penting. Sebab tadabbur ni memerlukan kepada satu program, perlukan kepada satu kesungguhan. Tak ada kita jadikan kuliah ini sebagai kuliah yang sekadar melepaskan batuk di tangga, tapi menunjukkan kesungguhan ibu-ibu lah, anak-anak semua, bahawa kita ni memang benar-benar untuk mempelajari Al-Quran. Sebab wanita ni, sebab dipentingkan wanita ni kena belajar Al-Quran ini,
menjadi apa sasaran pihak musuh. Kita ni banyak musuh. Allah pun dah kata musuh kita yang nyata adalah syaitan. Inna syaitan lakum aduwwum mubin. Syaitan itu adalah musuh-musuh kamu. Syaitan ni musuh yang kita tidak nampak. Tapi ibu-ibu, ada musuh yang kita tidak nampak. Ada musuh yang kita nampak, iaitu orang-orang kafir. Orang-orang yang engkar, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memang sejak dulu lagi memang tak suka dengan Islam, dengan umat Islam. Dan antara cara mereka untuk menghancurkan Islam adalah di-attack dulu kaum wanita Islam ini. Sebagaimana yang Ustazah quote kata-kata seorang musuh Islam, iaitu seorang British. British ni lama ni menjajah negara umat Islam ni. Banyak menjajah negara umat Islam, dan antaranya adalah tanah Melayu. Berpuluh tahun kan, berapa tahun dia menjajah tanah umat Melayu, British ni. Jadi seorang pemimpin British, Gladstone, mengatakan, dia kata apa? Selagi mana buku ini dipegang, dia pegang Al-Quran tu, dia mengatakan selagi mana buku ini Al-Quran masih di tangan umat Islam, selagi itulah kita tidak boleh mengalahkan mereka. Ini berdasarkan kepada banyak sesi-sesi peperangan fizikal. Umat Islam lagi dulu memang selalu berperang menggunakan senjata. Jadi dia menimbulkan kita ni asyik kalah je. Sebab umat Islam memang kuat dari segi spiritualnya, sebab dia berpegang dengan Al-Quran. Bila kuat berpegang dengan Al-Quran, bukan saja spiritual kita kuat, tetapi juga fizikal kita akan kuat. Jadi dia kata selagi mana kita berpegang dengan mereka ini, umat Islam ini berpegang dengan Al-Quran, kita tidak akan dapat mengalahkan mereka. Jadi kita hendaklah merancang menjauhkan mereka daripada kitab ini. Kita tidak boleh, kalau kita bunuh mereka, memang mereka nakkan mati. Mereka nak mati syahid. Mereka tak kisah mati. Yang penting mereka mati dalam Islam, kata Gladstone ini. Jadi hendaklah kita merancang, kita menjauhkan mereka daripada kitab ini, iaitu Al-Quran, dan strategi yang pertama adalah menjauhkan kitab ini daripada wanita-wanita Islam. Jadi ingat, kita ini merupakan salah satu daripada sasaran musuh. Dia akan attack wanita Islam dulu supaya kita jauh dengan Al-Quran, ataupun kalau kita dekat dengan Al-Quran, kita baca, kita tak faham. Banyaklah sekarang ni kaedah-kaedah musuh Islam yang menyebabkan kita ni baca Al-Quran tapi tak faham Al-Quran, ataupun faham Al-Quran tapi kita diselewengkan dengan makna-makna yang sebenarnya. Sekarang ni banyak ayat-ayat Allah yang telah diselewengkan mengikut selera orang-orang yang bencikan kepada Islam. Jadi kita mengharapkan ibu-ibu kesedaran untuk kita mengikuti tadabbur Al-Quran ini, mudah-mudahan kesedaran kita untuk memperbaiki masyarakat kita yang bermula daripada kaum ibu, kaum wanita, dan orang pun selalu mengungkapkan baik wanita, baiklah negara, maju wanita, majulah negara, dan semuanya bermula daripada wanita. Malah Nabi pun pernah bercakap antara sebab kehancuran sesuatu kaum, sesuatu bangsa juga adalah daripada wanita. Moga-moga usaha kerdil kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sebahagian daripada usaha kita untuk membangunkan jiwa wanita seterusnya untuk mempertahankan Islam itu sendiri. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini sedikit mukadimah lah sebagai pemula bagi tadabbur kita. Ustazah tak masuk lagi lah tentang surah ayat-ayat di dalam surah An-Nur. InsyaAllah kalau ada panjang umur, kita akan lihat satu persatu daripada ayat-ayat di dalam surah An-Nur. Cuma di kesempatan ini ada sedikit masa lagi, dalam masa 7 minit mungkin Ustazah mahu memanaskan supaya kita nak masuk dalam surah An-Nur ni. Ustazah panaskan dulu dengan beberapa perkara, iaitu tentang keistimewaan keistimewaan surah An-Nur berbanding dengan surah-surah yang lain. Sebenarnya semua surah-surah istimewa, tetapi masing-masing ada keistimewaan tersendiri. Semua istimewa, semua ayat Allah semua masya-Allah, semua menjadi barakah, menjadi syifa, iaitu apa? Penyembuh dan penawar kepada kita semua. Tetapi setiap surah sudah tentu ada keistimewaan masing-masing, di mana di dalam surah An-Nur ini yang Ustazah dapat, antara keistimewaannya
adalah permulaan. Di mana surah An-Nur ini iaitu satu-satunya surah. Tak ada surah yang lain. Di dalam surah An-Nur ni satu-satunya surah yang dimulakan dengan pembukaan yang lain daripada yang lain. Yang luar biasalah. Ustazah sebutkan di sini. Di mana surah An-Nur ini diawali dengan kalimah surah. Satu-satunya surah yang diawali dengan kalimah surah. Jadi kita tengok ayat yang pertama, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat la'allakum tadhakkarun. Allah berfirman, inilah dia satu surah yang kami turunkan dan kami wajibkan hukum hakamnya serta kami turunkan kepadanya ayat-ayat keterangan yang nyata supaya kalian beringat-ingat dan mengamalkannya. Jadi cuba ibu-ibu perhatikan. Satu-satunya surah yang dimulakan dengan perkataan surah. Kalau kita lihat dalam surah Baqarah, dimulakan dengan apa? Alif Lam Mim. Surah Al-Kahfi dimulakan dengan Alhamdulillahilladzi. Surah Yasin dimulakan dengan Yasin. Maknanya adalah 2-3 surah yang sama permulaannya, terutama Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, ada 2-3 surah. Tetapi surah An-Nur hanya satu-satunya surah yang Allah mulakan dengan perkataan suratun. Tentu kita tertanya-tanya, adakah surah lain bukan surah? Kenapa surah An-Nur saja dipanggil surah? Sedangkan semua surah kita panggil surah juga. Tetapi Allah sebut dalam surah An-Nur di awalnya suratun anzalnaha. Ini adalah satu surah yang aku turunkan. Jadi para ulama pun kaji-kaji, dia pun dapat antara pandangan dia mengatakan bila kita lihat makna suratun tu sendiri, suratun kalau kita lihat kamus, dia berasal dari perkataan surun. Sim, waw, ra, surun. Surun ni apa maknanya? Iaitu diambil daripada kalimah yang bermakna dinding atau pagar. Jadi surun ni pagar. Jadi kenapa diletakkan di dalam surah An-Nur? Sebab nak beritahu kita bahawa surah An-Nur ini ibarat pagar. Menjadi pagar, menjadi pelindung yang kuat, yang berfungsi untuk menjaga dan melindungi diri seseorang, terutama wanita, menjaga keluarga dan masyarakat. Memberi isyarat awal bahawa surah ini kamu kena amalkan sebab hukum hakam di dalamnya boleh menjaga maruah kamu, boleh menjaga keluarga kamu, masyarakat dan negara kamu. Nak memberi kepada kita satu kesedaran awal supaya kita memahami surah An-Nur ini adalah surah kemasyarakatan, surah menjaga maruah, surah menjaga orang perempuan. Jadi dia menarik perhatian kita. Sebab bila kita lihat Allah sebut kat situ 2 kali tu perkataan anzalnaha. Suratun anzalnaha 1 kali. Wa anzalna fiha 2 kali. Menunjukkan kepada kita di dalam surah An-Nur ni ada 2 elemen penting yang Allah nak terangkan kepada kita. Nak wasiatkan kepada kita. Yang pertama, anzalnaha wa faradnaha. Iaitu Allah turunkan di dalam surah An-Nur ni hukum hakam yang wajib kamu amalkan. Ada hukum-hukum ibu-ibu yang perlu kita faham di dalam surah An-Nur. Terdapat hukum hakam, peraturan-peraturan dan undang-undang. Itu yang paling penting. Yang wajib dilaksanakan dalam masyarakat Islam dan dikuatkuasakan. Supaya menarik pandangan kita di awal-awal ayat lagi. Yang kamu baca banyak-banyak lepas ni nanti dalam dia ada hukum hakam, ada undang-undang. Yang Allah kata wa faradnaha, yang aku fardukan. Jangan main-main bila Allah sebut fardu ni, satu kewajipan. Macam solat disebut fardu, puasa disebut fardu. Tetapi ada lagi hukum-hukum lain yang fardu di dalam surah An-Nur ni yang perlu kita laksanakan. Lepas tu Allah sebut lagi anzalna kali yang kedua, turunkan ayat-ayat surah An-Nur kali kedua ni. Apa dia? Wa anzalna fiha ayatin bayyinat. Dan aku turunkan di dalamnya juga ayat-ayat yang merupakan keterangan-keterangan, dalil-dalil yang boleh menguatkan tauhid kita dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang menguatkan jiwa kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah bukan sahaja menyampaikan ayat-ayat tetapi juga keterangan-keterangan, dalil-dalil
supaya kita ni membuka mata, supaya kita ni tahu bahawa Tuhan kita adalah Allah yang maha berkuasa, yang maha hebat, yang maha memiliki hukum, yang kita tidak ada pilihan lagi. Tidak boleh tidak, kita kena akur dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di akhir kuliah ini ingin Ustazah mengungkapkan satu kata-kata daripada Profesor Hamka ketika dia menafsirkan ayat yang pertama ini. Beliau mengatakan ini adalah tujuan hidup seorang Muslim, iaitu melaksanakan kehendak hukum Allah dalam masyarakat, sebab menurut Islam sumber hukum ialah dari Allah dan Rasul yang dinamakan syariat. Itu kata-kata Hamka. Dia kata surah An-Nur menegaskan kepada kita, inilah kita punya tujuan hidup. Untuk mengembalikan, menyedarkan kita kembali bahawa hidup kita semata-mata untuk menjalankan hukum-hukum Allah yang tertulis di dalam Al-Quran. Sebab itulah menjadi kewajipan kepada kita untuk memahami ayat Allah. Kalau kita tak faham, sudah tentu bagaimana untuk kita beramal dengan ayat-ayat Allah. Kalau kita beramal pun mungkin kita silap amal, itu lagi bahaya. Boleh sesat dan menyesatkan orang lain. Jadi itu saja ibu-ibu, Fatin Amalina yang boleh sempat Ustazah kongsikan. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan Allah memberkatilah masa kita selama 1 jam ini. Mohon maaf tersilap bahasa dan sebagainya. Aku li qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.